Allah, kita kembali kepada kitab kita. Ini yang kita membicarakan pada minggu yang lepas ya. Pada minggu yang lepas kita sedang akhir sekali kita sedang berada yakni pada muka surat 241. Jadi pengajian kita pada hari ini akan mula daripada cabang di sini. Ini yang saya rasa minggu lepas kita berhenti di sini. Mungkin selepas itu sikit, tapi tak apa, insya-Allah nanti kita akan masuk di sini. Tapi sebelum itu saya nak terangkan lagi sekali berkenaan dengan qada solat witir ya. Ini adalah berkenaan dengan masalah kalau sekiranya seseorang itu dia tidak melakukan solat isyak dan dia tidak melakukan solat witir. Jadi harap kita kita renungkan ini masalah ini dengan baik dahulu ya. Seorang itu dia tidak melakukan solat isyak dan dia tidak melakukan solat witir. Dia tidak melakukan solat isyak dan dia tidak melakukan solat witir. Taib. Kita mengatakan seperti mana kita faham, tidak dibolehkan kita melakukan solat witir melainkan kita telah melakukan solat isyak. Ini yang kita bicarakan pada minggu yang lepas. Maksudnya, kalau saya belum lagi melakukan solat isyak, saya tidak boleh melakukan solat witir. Jadi masanya masuk setelah melaksanakan solat isyak. Maka penulis memberikan misal, kalau kita melakukan jamak takdim, maghrib dengan isyak, dan kita melakukan solat isyak pada waktu maghrib, adakah dibolehkan kita melakukan witir selepas solat isyak dalam waktu maghrib? Jawapannya adalah dibolehkan. Apa sebabnya? Sebabnya kita telah melakukan solat isyak. Jadi dia bukan mati-mati kita mengatakan yakni waktu isyak, tetapi setelah kita melakukan solat isyak. Taib. Ini saya rasa tidak ada masalah. Perkara yang kedua, penulis ini mengatakan, setelah kita mengetahui yang solat witir ini hanya boleh dilakukan selepas solat isyak, bagaimana pula kalau sekiranya seseorang itu tidak melakukan solat isyak? Yakni dia tidak melakukan solat isyak, tentu sekali dia tidak boleh melakukan solat witir. Taib. Apabila terbit yakni fajar, dia nak melakukan qada. Bagi solat witir. Adakah dibolehkan dia melakukan qada ini bagi solat witir pada waktu fajar, ataupun pada waktu zuhur, ataupun pada waktu asar, ataupun ini pada waktu maghrib, dan dia belum lagi melakukan qada isyak? Maka penulis ini mengatakan, sebahagian ini ulama, ini ada khilaf, sebahagian ini ulama mengatakan tidak dibolehkan melakukan qada bagi solat witir sehingga dia melakukan qada bagi solat isyak. Yakni selepas ini dia melakukan qada ini bagi solat isyak. Jadi kalau sekiranya dia sudah melakukan solat isyak, baru dibolehkan dia melakukan qada bagi solat witir. Jadi saya harap kita faham insya-Allah. Kalau sekiranya ada daripada antum yang tidak faham apa yang saya mengatakan ini, antum boleh type seperti biasa di YouTube punya yang live punya message. InsyaAllah saya akan kembali kepadanya dan saya akan ulanginya insyaAllah nanti bila sebelum ini habis pengajian ini. Jadi sekali lagi saya ulang ya. Sekarang kita balik kepada kitab supaya antum tahu ini saya berada di mana sekarang ya. Baik, kita baca sekali lagi. Penulis ini mengatakan, walau kharajal waktu. Ini di sini ya. Iskalnya di sini. Apabila waktu tersebut telah habis. Walau kharajal waktu lam yajuz qada'uha qabla al-isya. Sekarang ini penulis ini mengatakan, waktunya telah habis. Ya ini waktu bagi melakukan solat witir. Maka tidak dibolehkan melakukan qada sebelum melakukan solat isyak. Jadi keadaannya sekarang penulis sedang membicarakan dia tidak melakukan solat isyak dengan solat witir. Maka dia tidak boleh melakukan qada bagi solat witir sehingga dia melakukan qada isyak. Hukumnya sama seperti rawatib ba'diyah. Satu orang ini misalan dia tidak melakukan ba'diyatul zuhur. Dia tidak melakukan solat zuhur dan ba'diyatul zuhur, dan dia nak melakukan qada, maka dia nak kena solat zuhur dahulu baru dia melakukan ba'diyatul zuhur. Tapi di sini selepas itu dia mengatakan khilafan lima rajjahahu ba'duhum, sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah
Sebab dia adalah solat qada, kita boleh melakukan solat witir sebelum ini solat isya. Walau bana butlanu isya'i, selepas itu dia mengatakan, nanti kita baca bahasa Melayunya dulu ya. Apabila waktu tersebut telah habis, maka tidak boleh diqada sebelum isya, sebagaimana solat rawatib ba'diyah. Lain halnya menurut pendapat sebagian ulama yang memenangkan kebolehannya. Ini seperti mana saya mengatakan ada khilaf. Taib. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Selepas itu penulis yang mengatakan walau bana butlanu isya'ihi ba'da fi'lil witri aw tarawih waqa'a naflan mutlaq. Ini saya rasa tidak ada masalah, kita pun telah menerangkan. Ini mudah, ini nak faham. Kalau solat isya tidak sah, maka solat witir menjadi nafil mutlak. Yang ini kita kena solat witir sekali lagi. Betul ke tidak? Sebab ini waktu dia belum masuk. Ternyata solat isya kita yang ini tadi tidak sah. Jadi dia mengatakan apabila jelas mengetahui bahawa solat isya ni tadi batal, baru setelah selesai menjalankan solat witir ataupun tarawih. Sebab tarawih pun kita mengatakan waktunya masuk yang ini selepas ini solat isya. Maka solat-solat ini dihukumi sebagai solat nafil mutlak. Maka dia kena melakukan solat isya dan selepas itu baru dia melakukan solat witir ataupun tarawih. Taib. Jadi pengajian kita akan mula pada hari ini di sini ya. Jadi penulis mengatakan cabang sunnah bagi orang yang percaya akan bangun dari tidur sebelum terbit fajar, baik percaya atas diri sendiri ataupun dengan dibangunkan orang lain agar menundur seluruh solat witir, bukan yakni tarawih. Yang ini di sini penulis mengatakan kalau sekiranya seorang itu dia yakin yang dia boleh bangun malam yakni sebelum solat subuh, sebelum ini waktu subuh, maka lebih afdal dia melambatkan solat witirnya pada akhir malam. Disunatkan baginya untuk melambatkan solatnya pada akhir malam, disebabkan akhir malam ini ada kelebihannya yang tertentu dalam melakukan solat. Kita ada ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Seperti dalam ayat ini kita ada surah Al-Muzammil, begitu juga dengan surah Al-Insan, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan sebahagian daripada malam yang ini ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertasbih yang ini kepadanya dan melakukan sujud. Begitu juga Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, yakni bangunlah malam, yakni wahai muzammil, yakni orang yang berselimut. Dan Nabi SAW ini juga membicarakan ini tentang kelebihan yakni akhir ini malam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menanya siapa yang ada hajat maka aku akan kabulkan hajatnya, siapa yang ini mahu ini taubat maka aku akan memberikan taubat ini kepadanya. Ini adalah daripada hadis yang masyhur ini berkenaan dengan melakukan ibadah pada akhir malam, itu adalah daripada waktu yang terbaik. Maka disunatkan yang ini melambatkannya. Maka penulis yang ini mengatakan ayu akhirul witra kullahu, tapi la tarawih, ini bukan tarawih. Sunnah bagi orang yang percaya akan bangun dari tidur sebelum terbit fajar, baik percaya atas diri sendiri ataupun dengan dibangunkan orang lain agar menundur seluruh solat witir, bukan yakni solat tarawih, sampai lewat awal yakni waktu malam. Sekalipun penundaan seperti ini mengakibatkan tertinggal yakni jamaah di bulan Ramadan, ini juga kita telah bicarakan minggu lepas ya. Hal ini berdasarkan hadis yakni Bukhari dan Muslim, jadi kerana akhir solat malammu itu solat yakni witir. Maka di sini penulis membezakan yakni solat witir dengan solat tarawih. Solat tarawih tidak disunatkan kita melambatkannya sehingga kita tertinggal jamaah. Lebih afdal yakni kita melakukan solat tarawih dengan berjamaah. Manakala solat witir disunatkan kita melambatkannya walaupun tertinggal jamaah. Walaupun yakni kita tertinggal jamaah yang melakukan pada awal waktu, maka kita disunatkan yakni melambatkannya yakni pada akhir malam. Sunnah meletakkan solat witir di belakang semua solat malam. Salatul lail maksudnya solat malam yang dilakukan pada malam itu. Jadi maksudnya di sini adalah disunatkan ini kita melambatkan ini solat witir, maka kita melakukan solat witir, solat yang penutup, yang akhir sekali. Jadi saya rasa tidak ada masalah ya. Di sini penulis yang mengatakan, apa yang penulis yang sedang mengatakan adalah kesunahan kita melambatkan solat witir. Itu yang disebutkan oleh penulis. Mana lebih afdal kita melakukan solat witir pada awal malam ataupun akhir malam? Maka yang lebih afdal adalah kita melakukannya pada akhir malam. Kalau sekiranya kita ada solat malam yang lain seperti solat hajat dan istikharah, kita melakukan solat hajat dan istikharah dahulu dan kita menutupnya dengan solat witir. Selepas itu penulis yang mengatakan sunnah bagi orang yang tidak yakin
akan boleh bangun sebelum terbit fajar. Ini sekarang dia membicarakan tentang bagaimana pula kalau sekiranya seseorang itu dia tidak yakin yang dia boleh bangun. Dia 50-50. Yang ini maksudnya takut yang ini mungkin tertidur ke, ataupun yang tidak boleh bangun misalan. Maka kalau dia tidak yakin, maka hukumnya berbeza sikit. Maka dia mengatakan di sini, hendaklah melakukan solat witir sebelum tidur. Dia melakukan solat witirnya kesemuanya sebelum tidur. Kesemuanya yang ini sebelum tidur. Kalau dia melakukan 3 rakaat yang ini dia melakukan ini sebelum yang ini dia tidur. Kemudian bila ternyata boleh bangun, tidak disunatkan mengulanginya. Yang ini maksudnya kalau dia sudah melakukan 11 rakaat misalan, dia sudah sebelum dia tidur dia melakukan semua ini solat witir ini 11 rakaat ini maksimum. Jadi sebab kenapa dia melakukan sebelum dia tidur 11 rakaat? Sebab dia tak confident dia boleh bangun. Tetapi setelah dia melakukan 11 rakaat ini misalan, dia bangun malam. Adakah maksudnya dia nak kena solat yang 11 rakaat ini sekali lagi? Maka tidak perlu. Yang ini dia sudah melakukan solat witir. Jadi bukan menjadi syarat ini bagi solat witir kita nak kena tidur dulu baru kita melakukan solat. Hatta kalau kita tidak tidur, kita boleh melakukan solat. Kita boleh melakukan solat witir. Dan kalau kita sudah melakukan 11 rakaat, maka tidak perlu yang ini kita ulang yang ini mana-mana rakaat daripada solat witir. Kita boleh melakukan solat-solat ini yang lain, seperti solat nafil mutlak, seperti solat hajat misalan, seperti solat ini istikhara, ini terpulang. Sunnah bagi orang yang tidak yakin, kemudian bila ternyata tidak disunatkan mengulangi lagi. Jadi tidak ada masalah insya-Allah ya. Kemudian jika dapat mengerjakan solat witir setelah bangun tidur, baginya mendapat pahala solat witir dan tahajud. Kalau tidak, maka hanya yang ini pahala solat witir. Sekarang ini satu orang ini misalan dia melakukan ini solat witir setelah yang ini dia tidur. Dia melakukan ini solat witir setelah yang ini dia tidur. Maka dia mendapatkan 2 bahagian. Bahagian yang pertama adalah dia mendapatkan pahala melakukan solat witir, dan bahagian yang kedua dia mendapat pahala tahajud. Sebab maksud daripada tahajud adalah melakukan yang ini solat yang ini selepas tidur. Dalam yang ini sebahagian takrif ini para ulama. Sebahagian ini ulama kita mengatakan tiap-tiap solat yang dilakukan selepas tidur itu adalah tahajud. Jadi sebahagian ini ulama mengatakan apa saja jenis ini solat yang dilakukan selepas yang ini seseorang itu tidur, maka itu dikirakan ini sebagai solat tahajud. Maka di sini kalau sekiranya dia melakukan solat witir selepas ini dia tidur, dia mendapatkan pahala witir dan dia juga mendapatkan pahala yang ini tahajud. Tapi kalau sekiranya dia tidak tidur, misalnya sebelum dia tidur dia melakukan solat witir sahaja, maka dia hanya mendapatkan pahala solat witir, tetapi dia tidak mendapatkan pahala solat yang ini tahajud. Jadi boleh faham insya-Allah ya. Kalau tidak ada apa-apa soalan, ini boleh type ya, seperti mana saya mengatakan tadi. Pendapat lain mengatakan yang lebih utama hendaklah dia melakukan witir sebelum tidur. Kita ada sedikit ini perbezaan mana yang ini lebih afdal, melakukan solat witir sebelum tidur ataupun melakukan solat ini witir ini selepas yang ini tidur. Kita ada sedikit perbezaan. Nanti penulis akan membicarakan kenapa yang ini ada perbezaan. Sebab ada hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan solat witir. Maka pendapat yang lain mengatakan, dari penulis yang pertama sekali dia kedepankan pendapat yang pertama yang mengatakan lebih afdal dilambatkan witir. Betul ke tidak? Selepas bangun kita tidur dan kita bangun dan kita solat witir, ini lebih afdal. Ini pendapat yang pertama. Ini adalah yang lebih afdal yang dia mengatakan. Selepas itu dia mengatakan ada yang ini pendapat yang kedua yang mengatakan lebih afdal solat witir dahulu baru tidur. Yang ini maksudnya kita kedepankan solat witir, bukan kita melambatkannya. Baik yakin dapat bangun ataupun tidak. Sama ada dia yakin dia boleh bangun ataupun dia tidak boleh bangun, tetap dia melakukan solat witir sebelum dia tidur. Ia cukup melakukan tahajud, lalu setelah bangun ia cukup melakukan tahajud saja. Ini maksudnya dia melakukan solat witir, dan apabila dia bangun daripada tidurnya, dia melakukan solat dalam bentuk ini tahajud. Dia melakukan solat dalam bentuk tahajud ini, bukan solat witir, sebab dia sudah melakukan solat witir sebelum dia tidur. Hal ini berdasarkan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi di sini kita kena faham ya, wahai jemaah sekalian, kenapa sebagian ulama mengatakan sedemikian. Kenapa sebagian ulama mengatakan lebih afdal kita melakukan solat witir dahulu baru kita tidur? Berdasarkan hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah meminta nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebelum Nabi wafat. Dan daripada antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang kita akan baca.
Maka beliau mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan supaya aku lakukan solat witir sebelum tidur. Ini adalah daripada wasiat Nabi SAW kepada sahabat ini, namanya Abu Hurairah. Ada beberapa nasihat yang lain seperti melakukan puasa 3 hari tiap-tiap bulan. Ini adalah daripada nasihat Nabi SAW ini kepada ada 4 perkara yakni. Ada 4 perkara. Nanti insya-Allah saya akan kongsi hadisnya. Jadi salah satu daripadanya adalah melakukan solat witir sebelum tidur. Itu sebab ini sebahagian ulama kita mengatakan lebih afdal adalah kita melakukan solat witir sebelum tidur berdasarkan dengan hadis ini. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Syaikhan seperti mana penulis mengatakan di sini, iaitu Bukhari dan Muslim. Selepas itu beliau mengatakan sebetulnya Abu Bakar radhiyallahu an salat witir sebelum tidur. Ini adalah daripada amalan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Dia melakukan solat witir sebelum tidur. Jadi dia melakukan solat witir lalu bangun di tengah malam dan bertahajud. Maksudnya dia melakukan solat selain solat witir. Dia melakukan solat selain solat witir. Sedangkan Sayyidina Umar Al-Khattab beliau tidur dahulu sebelum witir. Lalu bangun bertahajud dan solat witir. Jadi kita ada 2 amalan di sini. Amalan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dengan amalan Sayyidina Al-Khattab. Abu Bakar radhiyallahu an melakukan solat witir sebelum dia tidur. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab melakukan witir selepas dia tidur. Selepas itu kedua melaporkan perbuatan masing-masing kepada Nabi SAW. Jadi ini Nabi masih hidup lagi. Mereka melakukan solat witir seperti ini. Maka mereka datang kepada Nabi SAW dan menanyakan perkara ini. Maka Nabi SAW mengatakan faqala, kita lihat bahasa Arabnya, faqala hadha akhdhu bil hazmi, yakni Abu Bakar, wa hadha akhdhu bil quwwah, yakni Umar. Maka Nabi SAW mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an, yakni dia melaksanakan solat witir tersebut dengan ketekunan. Ini adalah daripada ketekunan Abu Bakar radhiyallahu an, manakala Sayyidina Umar Al-Khattab melakukannya dengan kekuatan. Melakukannya dengan kekuatan. Apa beza di antara ketekunan dengan kekuatan? Maka dua-dua ada kelebihan. Dua-dua ada kelebihan. Maka melakukan solat selepas tidur memerlukan kepada kekuatan. Memerlukan kepada kekuatan untuk melaksanakan, sebab biasanya bukan perkara yang mudah. Kalau ia perkara yang mudah, semua orang mudah nak melakukannya. Maka bangun malam bukan daripada perkara yang mudah. Ia memerlukan semangat dan juga kekuatan rohani. Berkenaan dengan ketekunan Abu Bakar radhiyallahu an adalah melakukan solat witir sebelum tidur. Dan bukan maksudnya Abu Bakar radhiyallahu an tidak melakukan solat tahajud. Beliau melakukan solat witir sebelum tidur, dan apabila beliau bangun malam, beliau mengkhususkan bangun malam dengan melakukan solat tahajud, solat sunat yang lain yang dilakukan oleh beliau. Maka kedua-duanya menunjukkan mempunyai semangat untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua-duanya dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-dua cara dibolehkan. Sama ada kita melakukan cara Abu Bakar ataupun cara Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka yang afdal adalah kita lihat kepada keadaan kita. Kalau kita mampu bangun malam, penulis cenderung kepada melambatkan solat witir kalau orang yang mampu. Tapi kalau kita tahu misalnya kita susah nak bangun malam, maka kita habiskan solat witir sebelum kita tidur. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Uthman melakukan seperti Abu Bakar, sedangkan Ali seperti Umar radhiyallahu anhum. Ini diriwayatkan Sayyidina Uthman radhiyallahu an melakukan seperti Abu Bakar, melakukan solat witir sebelum tidur. Manakala Sayyidina Ali radhiyallahu an melakukan solat witir selepas bangun daripada tidur seperti Sayyidina Umar Al-Khattab. Qala fil wasit wa ikhtara Syafi'i fi'la Abi Bakar radhiyallahu an. Disebutkan dalam kitab Al-Wasit bahawasanya Al-Imam Syafi'i beliau melakukan solat witir seperti Abu Bakar radhiyallahu an melakukannya, iaitu melakukan solat witir sebelum tidur. Jadi saya rasa tidak ada masalah insya-Allah ini straightforward, tidak memerlukan syarah yang panjang. Kita meneruskan.
Adapun solat 2 rakaat sesudah witir seperti yang sering dilakukan manusia dengan duduk adalah tidak termasuk sunnah Nabi SAW seperti penjelasan Al-Jawhari dan Syekh Zakaria. Ini adalah daripada amalan yang dilakukan pada zaman penulis, yang mana mereka melakukan 2 rakaat selepas solat witir dalam keadaan duduk. Yakni mereka melazimkan perbuatan seperti ini. Maka penulis mengatakan tidak ada nas daripada hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan kesunahannya, yakni kita melakukan dengan kita duduk dan kita melakukan solat 2 rakaat. Ini tidak ada nas ini yang disebutkan oleh Al-Imam Jauhari dan Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi hendaklah kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada warid daripada Nabi SAW, supaya kita tidak terjebak dalam mengada-ngadakan sesuatu yang tidak wujud di dalam agama. Disebutkan dalam Kitabul Majmu', jangan sampai anda tertipu dengan keyakinan orang bahawa hal itu sunnah dilakukan kerana menyuruh melakukannya kerana mereka tidak tahu hukumnya. Al-Imam Nawawi mengatakan, jangan kamu menyangkakan itu adalah daripada perkara yang disunatkan. Apakah perkara yang disebutkan oleh Imam Nawawi? Sama perkara yang sama, melakukan solat sunat 2 rakaat dengan duduk selepas solat witir. Maka itu adalah disebabkan kejahilan mereka yang melakukannya, tidak ada asas bagi amalan tersebut. Maka hendaklah kita mengelakkannya. Jadi dengan ini kita dah habis membicarakan tentang solat witir. Seterusnya penulis membicarakan tentang solat sunat duha. Maka beliau mengatakan solat sunat duha sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Allah menyifatkan mereka-mereka yang dekat kepada Allah, mereka melakukan tasbih, mengingat kepada Allah dalam keadaan dalam waktu waktu petang dan juga waktu isyraq. Waktu isyraq adalah waktu setelah terbitnya matahari. Maka Ibn Abbas mengatakan salatul isyraq salatul duha. Yang dimaksudkan dengan salat isyraq adalah salat duha. Maka salat duha ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim seperti mana Ibn Abbas mengatakan, dan juga perbuatan Nabi SAW melakukan salat duha. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku diberi wasiat oleh kekasihku. Ini yang saya tadi membicarakan berkenaan dengan hadis Abu Hurairah, wasiat Nabi SAW kepada beliau. Ada 3 perkara, kita lihat di sini. Ini adalah hadisnya para jemaah sekalian. Antum melihat di sini apa dia mengatakan. Ini hadis masyhur masya-Allah. Dia mengatakan ausani khalili. Permulaan hadisnya ausani khalili, yakni khalili, perkataan khalil maksudnya kekasihku. Kekasihku memberikan wasiat kepadaku, Nabi SAW. Bisalas, dia mengatakan dengan 3 perkara. Pertama sekali, siyami salasati ayamin min kulli syahr, puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Wa rak'atai duha, dan melakukan salat 2 rakaat duha pada tiap-tiap hari. Ini adalah perkara yang jemaah dirahmati Allah, kita cuba insya-Allah kita anggap ini sebagai wajib. Minimum kita melakukan salat duha 2 rakaat. Jangan kita tinggalkan salat. Salat duha. Maka kelebihannya sangat besar sekali. Ia adalah daripada tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat tulang-tulang dalam badan kita berdasarkan dengan hadis. Maka jangan kita meninggalkan salat duha dalam apa keadaan sekalipun. Dan saya faham ada ramai daripada kita bekerja pada waktu itu. Maka kita boleh melakukan salat duha 16 minit selepas terbitnya matahari. Sama ada kita nak melakukan salat isyraq ataupun kita melakukan salat duha. Sebab ada sebagian ulama mengatakan salat isyraq dengan salat duha adalah sama. Yakni waktu bagi salat isyraq dengan waktu bagi salat duha, dia adalah waktu yang sama. Dan mereka mengatakan salat isyraq itu adalah salat duha. Tapi sebagian ulama seperti Imam Ghazali misalnya, beliau membezakan di antara salat isyraq dengan salat duha. Dan ulama-ulama kita di Hadramaut, mereka mengambil pendapat Imam Ghazali yang membezakan. Dan begitu juga dengan Ibn Hajar, beliau juga membezakan salat isyraq dengan salat duha. Jadi sama ada kita melakukan salat isyraq ataupun salat duha, minimum 2 rakaat, maka itu alhamdulillah nikmat yang besar.
Kalau kita bekerja misalnya, sebelum kita keluar rumah, maka lazimkan yakni kita melakukan solat duha. Tapi kalau kita keluar kerja lambat misalnya, maka kita boleh melakukan solat duha pada pukul 12 yakni, ataupun yakni selagi mana ini tidak masuk waktu zawal. Selepas itu beliau mengatakan, wa rakaat duha, 2 rakaat duha, wa ayyutira qabla an anam. Ini yang seperti mana tadi kita mengatakan solat witir sebelum tidur ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dia mengatakan dia diwasiatkan Nabi SAW untuk melakukan solat witir sebelum ini tidur. Itu sebab sebahagian ulama cenderung ini kepada pendapat ini berdasarkan dengan wasiat Nabi SAW ini kepada Abu Hurairah, dan begitu juga amalan khulafa Rashidin seperti Abu Bakar dan Uthman. Abu Dawud meriwayatkan bahawa Nabi SAW mengerjakan kesunahan duha, iaitu solat duha 8 yakni rakaat, dan setiap ini 2 rakaat ini dengan 1 salam. Yakni sebahagian ulama kita mengatakan maksimum bagi solat duha 8 rakaat. Dia tidak boleh lebih daripada daripada 8 yakni rakaat. Ini berdasarkan yakni dengan yakni beberapa yakni riwayat. Dengan setiap ini 2 rakaat ini 1 salam. Paling sedikit salat duha dapat dilakukan 2 rakaat dan paling banyak 8 rakaat, sebagaimana keterangan dalam kitab Tahqiq dan Majmu'. Yani Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan ini perkataan ini sedemikian. Seperti ini pula lah pendapat ini sebagian besar ini ulama yang bererti haram ini menambahkan rakaat dengan niat salat duha. Tidak dibolehkan ini kita melakukan salat duha lebih daripada 8 rakaat dengan niat salat duha. Sebab ini yang paling banyak yakni 8 yakni rakaat. 8 rakaat adalah ukurannya yang paling utama. Demikian yakni dalam Rawdah. Rawdah ini juga adalah kitab Al-Imam An-Nawawi. Dan fayajuzu ziyadatu 'alaiha bi niyatiha ila 12. yakni disebutkan ini oleh sebahagian ulama yang lain, yakni paling banyak ini adalah yakni 12 ini rakaat. Jadi kita ada khilaf ini berkenaan dengan 8 rakaat ini dengan yakni 12 ini rakaat. Jadi di sini yakni penulis ini mengatakan disebutkan ini oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab ni yang lain, yakni hingga ke 12 ini rakaat. Sunnah ini 1 kali salam ini untuk tiap-tiap ini 2 rakaat. Ini seperti mana kita dalam solat witir kita membicarakan ini tentang kesunahan melakukan salam ini selepas ini 2 rakaat. Selepas itu penulis ini membicarakan waktu solat duha. Jadi saya rasa kita semua tidak ada masalah ya, kita pernah belajar perkara ini. Maka penulis ini mengatakan waktu solat duha adalah matahari naik setinggi tombak. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW qadra rumhin, yang mana Nabi SAW ini melakukan ini salat selepas terbitnya matahari kadar 1 tombak. Kadar ini 1 tombak adalah 16 degrees, 16 darajah. Dan setiap ini 4 darajah, dia ada 4 darajah. Setiap darajah adalah 4 minit. Jadi 4 kali 4 kita dapat 16 minit. Itu sebab ini sampai hari ini kita tunggu 16 minit. Jadi kalau waktu syuruk ini 7 pagi, kita boleh melakukan solat isyraq 7.17. Yakni 16 minit ini di antara terbitnya matahari dengan kita melakukan solat. Jadi ini kita akan selamat ini insya-Allah. Jadi ada jemaah pun menanyakan berapa minit. Ini kalau ada orang menanyakan, katakan kepada mereka 16 minit ini berdasarkan dengan isyad ini para ulama falak. Seperti mana disebutkan dalam kitab Burhatul Mustarsyidin oleh Al-Imam Abdul Rahman Al-Mashhur. Dan ini yang dipegang ini oleh ulama-ulama kita hari ini. Jadi dia mengatakan waktu solat duha adalah sejak matahari naik sehingga tingginya tombak sampai masuknya langit belahan barat, yakni waktu zawal ya. Waktu zawal ini adalah waktu yang mana dia sebenarnya waktu zawal ini dia adalah waktu yakni apabila kita dapat lihat bayangan sedikit ini ke arah bayangan yakni sedikit kita mengatakan ke arah barat ya. Matahari daripada east kan. Yang ni dia pergi east, dia pergi west. Jadi bila dia pergi bahagian west ini sedikit, kita nak lihat ini bayangan kita terhadap east ya. Jadi ini kita mengatakan waktu zawal apabila sedikit ini bayangan. Sebab sebelum itu waktu istiwa. Waktu istiwa adalah
adalah apabila matahari di atas. Ini waktu haram, ini tidak dibolehkan kita melakukan solat yang di dalamnya, tapi dia hanya beberapa saat sahaja. Selepas itu disebabkan ini bumi berputar, maka sedikit ini bayangan ini akan masuk ini ke bahagian barat. Ke bahagian timur. Bayangan ini ke bahagian ini timur. Maka ini sudah tidak dibolehkan kita melakukan solat duha. Namun untuk jelasnya, hendaklah dilakukan sewaktu telah berlalu seperempat waktu siang sebagai ini berdasar ini pada hadis ini yang sahih. Yang ini berkenaan dengan bila kita boleh melakukan ini solat duha, dan bila yang ini afdal ini bagi kita ini melakukan ini solat duha. Yang ini berkenaan dengan bila afdal ini kita melakukan solat duha, maka masanya adalah apabila matahari itu dalam keadaan panas, waktu pagi yang paling panas sekali. Waktu pagi ini yang paling ini panas, dan biasanya ini dalam jam ini pukul 10, misalnya 10 pagi, 10.30 pagi, berdasarkan dengan hadis ini berkenaan dengan apabila anak-anak unta bangun daripada tempat duduknya. Apabila anak-anak unta bangun daripada tempat duduknya, disebabkan padang pasir bila dia panas, unta ini bila dia duduk, dia punya badan kan kena pasir kan. Jadi bila pasir itu panas, dia akan bangun. Jadi bila dia bangun, dikatakan Nabi SAW melakukan solat duha pada waktu itu. Maka itu adalah sikit lebih kurang kita mengatakan dalam jam ini pukul 10 ataupun ini 10 ataupun ini 10 ini setengah. Ini adalah yang afdal seperti mana penulis mengatakan di sini. Wal ikhtiyar dia mengatakan lebih yang dipilih ini adalah melakukannya seperempat ini daripada waktu siang ini, dalam lingkungan ini pukul 10 pagi ataupun 10 lebih, berdasarkan dengan hadis ini yang sahih di dalamnya. Apabila fadilah mengakhirkan salat duha sampai seperempat hari bersamaan dengan fadilah penunaian di masjid, bila tidak ini diakhirkannya, maka hendaklah yang lebih utama dimenangkan fadilah mengakhirkan sampai berlalu yang di seempat hari, sekalipun kemudian tidak dapat dilakukan di masjid. Di sini penulis ini sedang membicarakan mana lebih afdal, kita meraihkan waktu ataupun tempat. Kita nak melakukan solat duha, adakah lebih afdal kita melakukan solat duha pada waktunya yang afdal, ataupun kita melakukan solat duha di masjid tetapi bukan pada waktu pada waktu yang afdal? Maka jawapannya adalah kita melakukan solat duha pada waktunya yang afdal. Ia lebih dikedepankan daripada melakukan solat duha di tempat ini yang afdal, iaitu di masjid. Jadi ini yang beliau yakni mengatakan, yakni di sini beliau mengatakan yang lebih utama dimenangkan fadilah mengakhirkan sampai berlalu seperempat hari, yakni seperti mana kita mengatakan yakni waktu yang paling afdal ini melakukan, yakni dalam jam 10.30 gitu. Kemudian sekalipun yakni kemudian tidak dapat dilakukannya di masjid. Itu lebih afdal, yakni kita meraihkan waktu lebih daripada tempat. Demikianlah kerana fadilah yang bertalian dengan waktu itu lebih utama untuk diperhatikan daripada bertalian dengan tempat, iaitu dikedepankan kelebihan yakni waktu daripada kelebihan yakni tempat. Selepas itu penulis ini mengatakan disunatkan kita baca surah Duha dan surah Syams dalam yakni solat ini duha. Yakni rakaat pertama kita baca Asy-Syamsi wa duhaha, rakaat yang kedua wa duha wal laili idza saja. Sementara hadis lain menyebutkan surah Al-Kafirun dengan ikhlas. Ini kebanyakan hadis membicarakan solat sunat, ini kita mendatangkan Al-Kafirun dengan ini ikhlas. Dari berbagai wajah yang dimasukkan di sini adalah pendapat ashab Syafi'i, ya. Wajah yang dimasukkan di sini adalah pendapat ashab Syafi'i. Yang sebahagian daripada ashab Syafi'i mengatakan dua rakaat ini isyraq adalah daripada salat ini duha. Ini yang seperti mana saya mengatakan tadi, sebahagian ini ulama dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan salat isyraq adalah salat duha dan duha adalah isyraq. Isyraq adalah duha dan duha adalah isyraq. Akan tetapi beliau mengatakan lain halnya pendapat Al-Imam Ghazali dan mereka-mereka yang mengikutinya. Sebab ini Al-Imam Ghazali membezakan salat isyraq dengan salat duha. Jadi apabila masuk waktu isyraq, iaitu setelah terbitnya matahari, ini adalah waktu ini salat isyraq. Maka
yakni kita niat usalli sunnatal isyraq. Dan biasanya apa yang diajarkan oleh Habib Salim Al-Shatri, kita gabungkan dengan beberapa niat. Kita gabungkan solat isyraq dengan solat hifzul umur. Hifzul umur. Lepas itu, kalau kita baru ambil wudu, kita boleh niat sekali. Sunnatul wudu. Lepas itu sunnah hajat. Lepas itu istikharah. Lepas itu ini solat istikharah. Dan jadi kita ada sunnatul isyraq, isyraq, hajat, istikharah, hifzul umur, sunat ini apa? Sunnatul wudu, dan begitu juga yakni sunat tahiyatul masjid. Ini misalnya kalau kita ini berada ini di dalam masjid, maka niat-niat ini seperti ini. Afwan, yang akhir sekali, yang keenam adalah sunnatul taubah. Sekali lagi ya. Isyraq, ini tak ikut tertib, isyraq, taubat, hajat, istikharah. Selepas itu hifzul umur. Ini maksud hifzul umur adalah supaya urusan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita ada salat sunat hifzul umur. Lepas itu solat sunat wudu. Semua sekali ada berapa? Semua sekali ada 6. Jadi kita boleh niatkan ini dalam yakni satu solat, iaitu 2 rakaat. Selepas itu ini penulis ini mengatakan sunat solat tahiyatul masjid. InsyaAllah kita tangguh ini pada minggu yang akan datang, insyaAllah. Jadi nampaknya tidak ada soalan ya. Jadi insya-Allah ini kita berhenti di sini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan bil lisan, wasi'atan fi rizqi, tawbatan qabla al-maut, shahadatan al-maut, maghfiratan ba'da al-maut, 'afwan min sama, amanan min 'adab, nasiban min al-jannah, warzuqna an-nadhira ila wajhikal karim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. وحسن الخواتيم